Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kami kembali mau merenungkan tentang penderitaan Tuhan. 天父上帝，当我们进入纪念耶稣受难的第5个预备周，我们要再次思想你为我们的受苦。 Dengan demikian ya Bapa, supaya kami lebih mencintai Tuhan, 让我们可以更加的爱你， lebih mengerti ya Bapa makna pengorbanan Tuhan bagi kami. 让我们更明白你为我们受苦的意义。 Jangan sampai kami hanya menjadi orang Kristen secara tradisional. 让我们不但成为传统的基督徒， Jangan juga kami menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. 让我们不成为盲目跟从的基督徒， Apalagi menjadi orang Kristen yang akhirnya take it for granted atau mengabaikan tentang anugerah Tuhan. 不让我们忽略你为我们的恩典。 Tapi kami betul-betul menjadi orang Kristen yang memahami akan anugerah Tuhan yang besar buat kami. 让我们成为真正明白你莫大的恩典的基督徒。 Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan dari mimbar ini. 天父，求你帮助我们可以明白台上所传讲的信息。 Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, 惟愿圣灵帮助我们每一个人， sehingga kami bisa dimengertikan lewat uraian firman Tuhan pada pagi hari ini. 让我们可以明白台上所讲解的信息。 Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan membaca bersama-sama Mazmur 22 我们一同念诗篇第22篇 ayat 15 sampai 18. 第14节到第17节。 Bahasa Mandarin 14 sampai 17, bahasa Indonesia 15 sampai 18. 我们中文念14节到17节。 Saya bacakan dulu bahasa Indonesia. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. 我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面柔蜡融化，我的精力骨干如同瓦片，我的舌头贴在我牙床上。你将我按着在死地的尘土中，全类围着我，恶党环绕我，他们炸了我的手，我的脚，我的骨头，我都能数过。他们瞪着眼看我。 Zakaria pasal 12 ayat 10. 我们再看撒迦利亚书第12章第10节。 Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. 我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀，如上独生子，又为我愁苦，如上长子。 Saudara, demikian bacaan firman Tuhan bagi kita semua. 我们读了这段经文， Saudara, saya memang sengaja membaca dari perjanjian lama mengenai penderitaan Tuhan. 我特别选了旧约的经文来讲论主耶稣的受难， Karena jarang sekali pemberitaan firman Tuhan diambil dari perjanjian lama. 因为很少人
从旧约来谈论耶稣的受难。 Banyak orang lebih senang perjanjian baru. 很多人更喜欢谈论新约的记载， Oleh karena mungkin ya kita mengertinya, oh gampang sekali untuk dimengerti. 因为我们觉得这更容易明白。 Tetapi saudara, kita telah tidak mengerti dengan utuh mengenai apa itu perjanjian baru. 那我们不能完全的理解新约里面所记载的。 Saudara, tidak akan ada perjanjian baru jikalau tidak ada perjanjian lama. 若没有旧约，就不能有新约。 Memang perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. 新约是成全了旧约的记载， Tetapi saudara, kita tidak mungkin memahami perjanjian baru tanpa memahami perjanjian lama. 我们不能完全明白新约的意义，若没有先查考这个旧约。 Kita tidak akan bisa memahami lebih dalam perjanjian baru tanpa perjanjian lama. 我们不能更深入的了解新约，若没有先学习旧约。 Memang kalau tidak ada perjanjian baru, bagaimana perjanjian lama bisa dipahami? 若是没有新约，我们怎么去理解旧约呢？ Tapi saudara, kita tidak boleh berpihak pada salah satunya. 那我们不能站在其中的一边， Karena reformasi mengatakan dengan jelas sekali, 因为在改革的时候告诉我们， saudara, bahwa perjanjian lama tidak akan lengkap jikalau tidak ada perjanjian baru. 旧约不能完全若没有新约。 Tapi saudara, perjanjian baru tidak akan bisa melihat dengan jelas juga kalau tidak ada perjanjian lama. 我们也不能很渗透的明白新约，若没有旧约。 Artinya saudara, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh kita pilih-pilih. 告诉我们旧约和新约，我们不能选择其中的一个。 Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menerima sepenuhnya perjanjian lama maupun perjanjian 作为 baru. 基督徒，我们要完全的接受旧约和新约， Apalagi mengenai peristiwa penderitaan Yesus. 特别关于主耶稣的受难。 Saudara, 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan kepada saudara. 2个礼拜前我已经跟你们解释， Bukankah semua nubuatan tentang Yesus dikatakan di dalam perjanjian lama? 那么所有关于主耶稣的预言都记在旧约里 Dan 面。 bagaimana sampai seorang rabi Yahudi akhirnya bertobat karena melihat luar biasanya Yesus Kristus. 以至于有一个犹太的著名的拉比，因为看到耶稣的事迹而悔改。 Dia melihat perjanjian lama dengan jelas sekali. 他很清楚的看这个旧约。 Seorang rabi Yahudi pasti belajar perjanjian lama dengan baik. 那么，身为一个犹太人的拉比，他必须很好的掌握旧约的 Tapi 内容。 bagaimana perjanjian lama itu bisa betul-betul akhirnya tergenapi? 那么旧约怎么能够完全的应验呢？ Akhirnya dia melihat perjanjian baru. 所以他去查考新 Wah, 约， ternyata banyak sekali kegenapan perjanjian lama itu dalam perjanjian baru. 所以他发现有很多旧约的预言在新约里面成全。 Sampai saudara rabi Yahudi ini hanya bertobat menjadi Kristen. 那么最后这个犹太的拉比他悔改成为基督徒， Dia menghitung ada 456 nubuatan mengenai 那 Yesus. 么他发现有456个关于耶稣的预言， Saudara, luar biasa sekali. 他实在是非常的详细。 Satu orang bisa menggenapi 8 nubuatan saja, kemungkinannya luar biasa. 一个人能够成全8个预言，已经是不得了的事情。 Saudara, kemarin sudah saya katakan kepada saudara sekalian, 昨天我已经跟大家说明了， kemungkinannya begitu sangat kecil sekali. 那么这个成全的这个举例是非常的小。 Tapi kalau sampai Yesus 456 nubuat, 而主耶稣呢，他成就了456个预言， itu hanya Yesus, saudara. 唯有耶稣才能。 Karena itu kalau orang Kristen tidak memahami Alkitab dengan baik,
所以，若是基督徒没有好好的学习圣经， imannya tidak berdiri di atas apa? Fondasi yang kokoh. 那么他的信心就没有建立在很稳固的基础 Saudara, 上。 iman kita tidak boleh dilandasi dengan sentimental. 我们的信仰不能建立在情感这一方面， Iman kita tidak bisa dilandasi dengan tradisi. 也不能建立在传统上。 Iman kita tidak boleh dilandasi, oh karena keluarga saya Kristen sejak dari kakek nenek saya. 也不能建立在因为我们家族是基督徒。 Iman kita harus dilandasi kepada dibangun di atas apa namanya batu karang yang kokoh. 那我们的信仰必须要建立在稳固的这个基础上， Yaitu Yesus Kristus. 那就是耶稣基督。 Dan bagaimana mengerti Yesus Kristus? 那我们怎样来认识或者明白关于耶稣呢？ Kembali ke Alkitab. 所以回到圣经里 Karena 面， Yesus Kristus menggenapi ayat-ayat Alkitab. 因为耶稣基督他成全了新约旧约里面的记载。 Tidak ada agama yang seperti yang dicatat dalam Alkitab. 没有任何的宗教信仰像我们基督教一样， Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. 我们要感谢上帝。 Kalau kita mendasarkan kepada Alkitab, 若是我们把信仰建立在圣经上， pengenalan kepada Tuhan akan semakin kuat. 那么对上帝的认识就更加的稳固。 Sehingga saudara kita selalu memohon kepada Tuhan agar iman kita tidak tergoncang. 以至于我们求告上帝保守我们的信仰不动摇。 Saudara, tema kita hari ini adalah Yesus disalibkan. 那今天的主题是主耶稣被钉十架。 Mungkin kita katakan, saya sudah tahu. 那可能你们会说我已经知道了， Saudara, mari kita rendah hati. 让我们谦卑， Tidak boleh mengatakan, saya sudah tahu. 不要说我已经知道了， Tidak, saudara. 不是这样， Yang betul-betul sudah tahu semuanya hanya Tuhan. 因为真正完全知道的就是上帝， Karena Tuhan adalah maha tahu. 因为上帝是无所不知的， Kita tidak maha tahu. 我们不是无所不知的。 Nanti sore pun kita tidak tahu. 那今天下午发生什么事情我们都不知道， Bahkan nanti siang pun jam 12 kita tidak tahu. 在中午12点发生什么事情我们都不 Kata 知 siapa 道。 kita tahu? 谁说我们能够知道？ Tidak, saudara. 不是的， Mari kita pahami dengan baik-baik. 让我们好好的明白。 Mengapa tema ini saya memang saya rencanakan untuk saya beritakan kepada 为 saudara. 什么我已经计划要讲论这一些呢？ Ini bukan suatu kebetulan. 这不是碰巧的事情。 Mari kita lihat bahwa Yesus disalibkan itu telah dinubuatkan dengan luar biasa dalam Alkitab. 耶稣的受难被钉十字架，在圣经里面已经很清楚的预言到。 Saudara, kita tahu hukuman salib itu adalah hukuman yang sudah ada di dunia kuno. 我们知道这个十字架的刑罚，早在古老的世界就存在了。 Di daerah Babilonia, daerah Mediterania, hukuman salib itu sudah umum. 在中东的那地带，这个十字架的这个刑罚已经是很普遍的。 Menurut Profesor Michael Cook, Michael Cook 博士呢，他说， kemungkinan sekali hukuman salib sudah ada di abad 17 sebelum Masehi. 大概是主权17个世纪就已经存在了。 Jadi sudah kuno sekali. 已经非常古老的刑罚。 Jadi sudah manusia sudah tanda petik tahu bagaimana orang itu digantung atau disalibkan. 所以当时的人早就知道一个人怎样被挂在十字架上。 Saudara tulis di Google ya, internet. 那若是我们在网上去寻求， Maka ada orang yang menuliskan, Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah disalibkan. 记载说耶稣不是唯一的被钉在十字架上， Banyak orang yang disalibkan. 有很多人他们被刑罚在十字架上。 Itu betul, saudara. 是，这是实在的。 Saudara ketika membaca tulisan internet itu tidak perlu bingung. 当你读到网上的记载，你不要混乱。 Apalagi di zaman Romawi. 特别是在罗马帝国时代， Di zaman Romawi, salib menjadi hukuman yang umum. 那么在罗马的时代，
那么十字架的刑罚是很普遍的， Biasanya itu menghukum para pemberontak, penjahat, 平常是刑罚那个叛乱者， termasuk orang-orang Yahudi. 包括犹太人一样。 Orang-orang Yahudi yang memberontak pun bisa disalibkan. 那么那些背叛的犹太人，他们也可以承受这个十字架的处罚。 Bahkan akhirnya Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu pun 那 disalibkan. 么最后呢，没有错误、没有犯罪的耶稣也被钉死十字架 Lucunya saudara, 啊，很可笑的呢。 adalah Pontius Pilatus, Herodes tidak mendapati kesalahan pada diri Yesus sehingga layak untuk dihukum salib. 那么比拉多了、叙利王呢，他们就找不到耶稣犯了什么错处，但还是要钉耶稣于十字架。 Tetapi yang memaksanya adalah para ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Yahudi. 那么勉强他们的是那些律法师、犹太人的宗教领袖。 Jadi saudara kalau melihat narasi di dalam Alkitab, catatan dalam Alkitab, 可是我们来看新约里面的记载， sangat-sangat lucu. 这 saudara. 是一个非常可笑的事情。 Memang Yesus diserahkan di tangan orang-orang berdosa. 耶稣被交在这罪人的手中， Seolah-olah orang-orang berdosa itu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. 那么是指向那些不认识上帝的人。 Tetapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu justru pada waktu mengadili Yesus, 当这些不认识上帝的人，他们审判耶稣的时候， mereka mendapati Yesus tidak ada kesalahan 他们发现耶稣没有犯什么罪， yang boleh dikatakan mendapatkan risiko dihukum salib. 以至于他可以被钉在十字架上的刑罚。 Tapi yang justru menuntut adalah orang-orang yang mengerti Alkitab. 那导致那些认识圣经的这些犹太人， Saudara, dari sini kita melihat saudara sesuatu hal yang aneh 让 bukan? 我们看见这是个很奇怪的事情。 Saudara, karena itulah kita jangan meremehkan seolah-olah orang-orang berdosa itu pasti tidak punya hati nurani. 所以呢，我们不要随便定论那些不认识上帝的人，他们没有良心。 Justru Pontius Pilatus, Herodes sadar Yesus tidak ada kesalahan. 那比拉多呢、希律王，他们醒悟耶稣没有犯什么可以被钉死的罪。 Hati nurani mereka justru tanda petik kelihatan lebih bersih daripada orang-orang yang beragama. 或者是可以说，这些他们的良心呢，比这些认识上帝的人、有宗教的人更清洁。 Karena itu saudara dan saya menjadi orang Kristen harus betul-betul menjadi orang Kristen yang beres. 所以呢，我们成为基督徒，要成为一个真正的基督徒， Sehingga hati nuraninya bekerja dengan baik. 让我们的良心能够正确的发动。 Saudara, saya pernah membaca satu artikel. 那我曾经读过一篇文章， Tapi akhirnya saya cari lagi, saya tidak dapat. 以后呢，我再寻找找不到。 Karena saudara kita sadar bahwa salib adalah simbol yang telah dipakai oleh orang Kristen atau gereja. 因为十字架已经被基督徒的教会所使用。 Saudara, artikel itu ditulis oleh seorang profesor yang mempelajari mengenai salib. 那么这是一个研究十字架的专家所写的。 Nah, saudara, dia menganggap seharusnya salib itu adalah simbolnya orang Yahudi. 本来这个十字架是犹太人的标记， Karena memang banyak orang Yahudi yang disalibkan. 因为有很多犹太人被钉死在十字架上。 Memang saudara, kalau saudara membaca di internet, saudara kisah sejarah catatan itu memang banyak orang Yahudi yang juga 可 disalibkan. 是我们看这个网上的记载，有很多犹太人被钉死十字架。 Tapi saudara, bahkan Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Yahudi. 那么犹太人这个历史学家约瑟夫， Pernah mencatat bahwa banyak orang Yahudi yang disalibkan. 他记载有很多犹太人被钉在十字架。 Tetapi saudara jangan salah sangka juga. 但你不要误会， Bukan mengatakan bahwa bangsa Romawi yang menyalibkan orang Yahudi. 不要说这是罗马人钉死犹太人。 Oh saudara, sejarah itu
banyak macam kejadian. 那在历史上有很多的记载。 Josephus mencatat pada masa Alexander Janneus. 约瑟夫记载在亚历山大登位的时候， Itu pemerintahan di pemerintahan Yahudi malahan. 那是在犹太人的地方， Karena orang-orang Saduki telah mempengaruhi pemerintahan waktu itu. 因为这些撒都基人，他影响了当时的政府。 Setelah muncul golongan Farisi. 那么出现这些法利赛人， Saudara tahu orang Farisi itu hidupnya mau suci. 那么法利赛人他们追求圣洁的生活， Wah, sehingga saudara orang Saduki itu kesel sekali sama orang Farisi. 那么这个撒都该人呢，他非常恼怒面对这些法利赛人。 Akhirnya saudara orang-orang Saduki itu menghasut pemerintahan Janneus itu. 那么撒都该人他就诱惑当时的政府， Dan menghukum 800 orang Farisi untuk disalibkan. 那么刑罚了800位法利赛人。 Jadi saudara hal yang apa? Hal yang biasa kelihatannya. 对当时来说，这个很平常的事情。 Jadi oleh karena kebencian orang juga bisa langsung menyalibkan orang lain. 因为这个记恨在心，他们也会把人钉在十字架 Karena itu 上。 menurut saya saudara klaim dari profesor itu tidak sah. 所以我说，那个教授他所讲的是不正确的。 Dan menurut saya klaim profesor itu hanya sekedar klaim. 那么他只不过怎么诉说罢了。 Dia tidak menilai dengan adil. 他没有很公平的评论。 Mengapa akhirnya salib menjadi saudara simbol bagi gereja atau Kristen? 那为什么十字架成为基督教或者教会的一个标记呢？ Saudara, pada mula-mula kekristenan lambangnya itu bukan salib. 那当时呢，开始的这个教会的基督徒的标记不是十字架， Tapi lambangnya adalah ikan, 那是 iktus. 鱼。 Iya. Ikan kemudian di tengah dari ikan itu ditulis iktus. 那么在这个鱼的中间写的 “ictus”， Yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. 是指说耶稣基督是人类的救主。 Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat. 耶稣基督，上帝的儿子是救主。 Yesus Kristus Theos, Huios, Savior. 那就是说，耶稣基督，上帝的儿子是人类的救主。 Jadi itulah lambang mula-mula dari kekristenan. 当时基督教的这个标记是一条鱼。 Mengapa pakai ikan? 那为什么用鱼呢？ Ya, mungkin sekali ya, ini bisa cerita banyak, saudara. 有很多的解释。 Tapi mungkin sekali oleh karena Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi penjala manusia. 那可能是因为耶稣基督愿意他的门徒成为个人的渔夫。 Berdasarkan Yesus Kristus anak Allah sang juru selamat itu. 那么是根据耶稣基督是上帝的儿子，人类的救主。 Tapi mengapa kok berubah jadi salib? 那为什么呢？变成这个十字架呢？ Kita tahu, saudara, hukuman salib akhirnya lewat Kaisar Konstantinus Agung. 那后来呢，到了君士坦丁做凯撒的时候， Abad keempat Masehi. 第4世纪， Akhirnya menghapus setelah dia jadi Kristen, menghapus semua hukuman 那 salib. 么当他成为基督徒以后呢，就消除了这个十字架的刑罚。 Dan salib itu menghapuskan hukuman salib itu adalah untuk menghormati Yesus Kristus yang telah disalibkan. 因为他要尊敬被钉在十字架上的耶稣基督。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， penyalipan adalah hukuman yang kejam sekali. 因为十字架的刑罚是非常残酷的刑 Karena 罚， membuat orang begitu tersiksa luar biasa. 让人感觉到非常惨痛的这个感受。 Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, saudara, bisa sampai 3 harian orang itu tidak mati-mati. 那么有一些特殊的情形，人被挂在上面，可以3天还没有死。 Karena itu orang Romawi sendiri 所以对罗马人来说， tidak boleh
ya menurut hukum mereka tidak boleh orang Romawi dihukum salib. 他们指定了罗马人是不可以被钉在十字架上。 Jadi ada egoisnya juga, 有 saudara. 他们自私的一面。 Jadi orang Romawi tidak boleh dihukum salib, 那说罗马人不可以被钉十字架， tapi orang non Romawi boleh 那 disalibkan. 么其他的人都可以， Karena mereka sadar hukuman salib itu sangat kejam 因为 sekali. 他们知道十字架的刑罚是非常残酷的。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa Yesus disalibkan? 那为什么耶稣被钉十字架呢？ Yang pertama, 同样， dia mau menggenapi nubuatan ilahi. 因为他要成就上帝的一个预言。 Saudara, Tuhan itu perencana dan pencipta. 上帝他是计划者也拯救者， Tuhan itu pemelihara dan penebus. 他是兼顾我们，也是拯救我们的。 Dan nantinya akan menggenapi semua kehendaknya. 而且呢，他要成全他所预言的一切。 Jadi saudara, alam semesta dengan semua sejarahnya ini, semua nanti akan digenapi oleh Tuhan 那 kita. 整个世界的这个运作都要按上帝的旨意成就。 Khususnya nubuatan mengenai Yesus 那 Kristus. 特别关于耶稣基督的预言， Karena Yesus Kristus harus datang menebus umat manusia yang berdosa 因为 ini. 耶稣基督他必须降世为人来拯救罪人， Khususnya melalui seluruh penderitaan yang dia harus alami. 他要经历所有的苦难。 Dan salib adalah salah satu dan menurut saya satu-satunya cara tanda petik yang mau dipakai oleh Tuhan. 那么十字架是上帝所要用的一个工具。 Saudara, kita tadi membaca Mazmur 22. 刚才我们读了诗篇第22篇， Begitu luar biasa pernyataan di dalam Mazmur 22 itu. 那么在里面的记载非常的清楚。 Saya bacakan sekali lagi. 我再念一次给你们听。 Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. 我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化，我的精力枯干，如同瓦片，我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在实地的尘土中，全类围着我，恶党环绕我，他们占了我的手，我的脚，我的骨头我都能数过，他们瞪着眼看我。 Saudara, Mazmur 22 boleh dikatakan mungkin bisa kita sebut sebagai Mazmur salib. 而我们可以说，这个诗篇22篇是十字架的诗篇。 Oleh karena saudara dalam Mazmur ini banyak sekali tulisan ayat-ayat yang mencerminkan mengenai salib Tuhan. 因为在这个22篇里面的记载，很多描述是指向耶稣基督的受 Bahkan 苦。 ayat awal sudah merupakan perkataan salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan 第一 aku? 节，我的神，我的神，为什么离弃我？是耶稣在十字架上所说 Jadi 的。 saudara, ayat ini luar biasa Mazmur ini. 那么这一段诗篇是非常特殊的。 Karena itu ketika saudara membaca baik-baik, 若是我们好好的读这一段诗 saudara, 篇， inilah salah satu pasal Mazmur yang menyatakan nubuatan Yesus Kristus. 那么这个诗篇呢，很清楚的预言到耶稣的事情。 Dari satu pasal Mazmur ini, 单单这一篇诗篇， ada beberapa ayat yang menggenapi mengenai Yesus. 那么有几段的记载是应验在耶稣的身上， Perkataan di atas kayu salib. 在他十字架上的原因。 Kemudian mengenai jubahnya, pakaiannya yang dibagi-bagi. 那么
他们怎样念旧分了耶稣的外衣， Lalu bagaimana mereka menonton dan mengolok-ngolok aku. 他们怎样来讥笑谈论耶稣。 Lalu juga kemudian apa? Pada waktu Yesus disalibkan. 当主耶稣被钉在十字架上， Jadi saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat luar biasa 那 sekali. 么这一份诗篇是非常的诗篇。 Saya percaya Daud adalah orang yang dipakai Tuhan. 那我相信呢，大卫是上帝所重用的人， Bukan karena Daud itu orang yang hebat. 不是因为大卫是很出色的人， Tetapi karena Daud adalah orang yang mau bersandar kepada Tuhan. 因为大卫是一个信靠上帝的人， Karena Daud adalah orang yang hatinya mau mendekat kepada 他的 Tuhan. 心要亲近上帝， Sehingga saudara, seluruh hidupnya 以至于他的整个人生， dan seluruh perenungan dirinya tentang Tuhan. 他默想关于上帝的事情， Hanya Tuhan pakai, Tuhan terangi, Tuhan cerahi hal-hal yang menjadi nubuatan mengenai Yesus. 所以上帝就光照他，特别关于耶稣的事情。 Karena itu saudara, bacalah Alkitab dengan 所以我 baik-baik. 们需要好好的读圣经。 Tidak mengerti di sana sini, jangan putus asa. 虽然我们还不能够完全明白，就不要失望。 Baca di sana, baca ke yang selanjutnya, yang situ lupa. Nggak usah mengatakan, aduh saya lupaan terus. 不要说你健忘，就要继续念圣经。 Saudara ingat, Alkitab ini bukan jadi bahan ujian saudara. 这个圣经不是来考我们的， Supaya nanti di gereja ditanyain sama Musa hafal ayat Alkitab apa enggak. 不是要回到牧师你能够背多少的经节， Bukan itu. 不是的。 Alkitab itu firman Tuhan. 圣经是上帝的话， Kalau saudara membaca dengan setia, 若是你忠心的读， dengan hati yang tulus kepada 你 Tuhan, 诚信的读， dengan hati yang juga mau belajar kepada Tuhan, 你要学习认识上帝， nanti perlahan-lahan Roh Kudus akan menolong saudara 那圣灵就会慢慢的引导你， di dalam kehidupan kita. 在我们的人生里面， Nanti tiba-tiba ada suara Tuhan akan berbicara kepada 那 kita 么上帝的声音会对你 mengenai 说话， mengenai firman Tuhan tertentu kepada 那 kita. 么对某一段的经文向你陈明， Karena Alkitab ini bukan tulisan manusia. 因为圣经不是人所写的， Ini adalah tulisan yang telah diilhami oleh Roh Tuhan 那 sendiri. 是上帝的灵漠视人去写出来。 Saudara yang kasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， memang banyak orang mengatakan, apa itu salib? 可能有很多人说轻看这个十字架， Saya harapkan tolong multimedia tampilkan sebuah gambar. 请 Saudara, ini adalah sebuah gambar Jadi- yang disebut Alexamenos Graffito. 那么这是 Alexamenos Graffito 所写的 Ya, ini seperti lukisan di suatu dinding. 这个墙壁上的一个漫画。 Yang di sebelah kiri sudah tidak terlalu jelas. 那么左边这样不太清楚， Nah, yang sebelah kanan diperjelas. 那在右边呢就更加的清晰。 Ya, kira-kira gambarnya begitu. 大概这个画面是这样的。 Saudara, ketika graffiti ini ditemukan, 当我们发现这个图画的时候， ya di daerah Romawi lah. 那是在罗马地带， Kira-kira ini diperkirakan di awal abad ketiga Masehi. 大概是主后的第3世纪， Ya, abad ketiga Masehi. 主后的第3世纪， Nah, ada dua orang, 有2个人， yang satu orang di bawah itu, 下面的， yang satu lagi orang yang disalibkan. 那么另外一个被钉在十字架， Salibnya bentuknya T, huruf T. 好像对事情， Ya, tetapi sudah manusianya kepalanya kepala keledai. 但是它的画面这个头是驴子， Ya, tulisannya adalah Alexamenos, ya, menyembah dewanya. 那就是说 Alexamenos 他在敬拜他的偶像。 Jadi sudah bahasa Yunaninya itu artinya Alexamenos menyembah dewanya. 对 Alexamenos 他敬拜他的偶像， Karena itulah disebut Alexamenos Graffito. 所以指出他的名字 Alexamenos Graffito。
Seolah-olah saudara gambar ini mau menghina, 这个图画好像是要轻看， bernada hina. 是带着这个轻看的这个态度。 Orang yang disalibkan itu kepalanya keledai. 那么被钉在十字架上的人，这个头是驴子。 Kemungkinan saudara orang yang menggambar ini bermaksud untuk menghina orang Kristen. 可能他有讥笑基督徒。 Apakah Alexamenos itu orang Kristen? Saya tidak tahu. 是不是 Alexamenos 是基督徒？我们不知道， Memang mungkin saja dia orang Kristen. 可能他是基督徒。 Saudara, tetapi saudara gambar ini mencerminkan apa yang dikatakan oleh Paulus. 那么这是说明保罗所讲的。 Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 18. 我们来看哥林多前书第1章第18节。 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐 gambar 妹， itu memang mau seolah-olah menghina. 那个图画本来是要讥笑基督徒， Orang yang disalibkan itu seperti keledai. 那么被钉十字架的人就像驴子一样。 Apalagi kalau manusia mau menyembah keledai itu. 那何况我们人要拜祭这个驴子？ Saudara, Paulus sudah pernah mengatakan di surat 那 Korintus, 保罗在哥林多书信上已经写到， memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 那么对那些灭亡的人，十字架的这个道理是愚拙的。 Paulus juga pernah mengatakan salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. 对犹太人来说，十字架是他们的绊脚石。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， memang orang katakan, tadi saya katakan juga saudara, oh Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah disalibkan. 那耶稣不是唯一的被钉十字架的人。 Betul saudara, Yesus Sure. bukan satu-satunya orang yang 本来 pernah 耶稣 disalibkan. 不是唯一的被钉十字架， Tetapi kita harus tahu dengan jelas. 但我们要很清楚的了解。 Tadi saya katakan juga saudara, suatu yang lucu bukan? 有很多很奇怪的事。 Orang yang beragama yang justru keinginan kuat menyalibkan 那些 Yesus. 有信仰的人，他们很强硬的要把耶稣钉十字架。 Di mana hati nurani 那他 mereka? 们的良心在哪里呢？ Katanya mereka takut akan Tuhan. 说着他们是敬畏上帝的人， Katanya mereka taat kepada Tuhan. 他们是顺服上帝的人。 Kenapa? Karena membenci Yesus, mereka menyalibkan 那 Yesus. 为什么他们记恨耶稣而要把他钉十字架？ Mereka menganggap orang Romawi, Pontius Pilatus, Herodes orang berdosa. 他们认为比拉多、希律王是罪人， Tapi mereka justru tidak menemukan kesalahan atas 反而 Yesus. 他们没有找到耶稣犯了什么必死的罪。 Mereka lebih murni, pikirannya lebih murni dibandingkan orang 他 beragama. 们的思想比那些有信仰的人更加的纯正。 Saudara, hal yang sangat aneh bukan? 那这不是一个很奇怪的事情吗？ Itulah mari kita jangan menjadi orang Kristen yang aneh. 所以呢，我们不要成为一个奇怪的基督徒， Jadilah orang Kristen yang betul-betul sudah disucikan oleh Tuhan. 让我们成为上帝所洁净的基督徒， Yang hati nuraninya, pikirannya jernih melihat dari firman 让 Tuhan. 我们的思想、我们的良心很清楚的来看上帝的话。 Saudara, kita semua tidak akan bisa murni dan bersih kalau tidak di hadapan firman Tuhan. 若不是站在上帝话语面前，我们就根本不能被洁净， Tidak akan bisa. 不能够。 Saya sendiri juga akan membenarkan diri saya sendiri. 因为我们个人要认为自己是最好的， Tapi ketika dihadapkan dengan firman Tuhan, 但是当面对上帝的话的时候， itu adalah seperti pedang yang bermata dua, 就要像两刃的利剑， yang bisa memisahkan roh dan jiwa, 可以把我们的生命、我们的灵给分解出来， yang bisa memisahkan antara di dalam jiwa kita
我们的生命被解开， Karena firman Tuhan itu murni adanya. 因为上帝的话是洁净的。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tidak apa-apa orang menganggap salib itu kebodohan. 是的，我们无所谓别人看我们十字架是遗作的。 Tidak apa-apa bagi orang Yahudi salib itu batu sandungan. 对犹太人，这个十字架是绊脚石， Tetapi bagi kita salib adalah satu penggenapan nubuatan Tuhan. 但对我们来说，十字架是成就了上帝的预言， Karena itulah kemauan 因 Tuhan. 为这是上帝所要的。 Memang saudara, kita tidak mungkin mengatakan, oh saya juga mau disalibkan. 不是说我也要被钉十字架 Saudara tidak usah ikut-ikutan kepada tradisi gereja. 你不要跟着这个教会的传统。 Ada gereja tertentu saudara, kalau mau Paskah saudara, ada orang yang juga ikut-ikutan disalib. 那我们看有一些传统的教会在纪念受难的时候，也跟着被十字架的行动。 Gak usah ikut. 我们不需要跟随他们。 Apakah dengan kamu ikut mau disalibkan kamu jadi rohani? 是否因为这样你就成为一个属灵的人？ Tidak. 不是的。 Kalau kita guyonannya bukan jadi rohani, jadi rohana. 可能我们不是成为一个属灵的人。 Maaf saudara kalau ada orang yang bernama rohana ya, maafkan saya. 对不起，是有一个rohana的名字。 Saudara, pengertiannya, saudara saya bukan mau menghina, bukan. 不是要轻看他们， Tapi jangan berpikir kalau saudara ikut disalibkan kamu jadi rohani, tidak. 不要因为这样的行动你就成为一个属灵的 Karena 人。 di zaman Romawi juga sudah banyak orang disalibkan. 在罗马的时代，已经有很多人被钉十字架。 Malah ada satu penjahat yang sangat luar biasa. 那么有一个很特殊的强盗， Kalau kita disalibkan ini memang wajar karena kita harus menerima hukuman yang 他 sewajar. 说我们被钉十字架是理所当然的，因为我们犯罪了。 Kalau memang hukuman salib sudah dihapuskan di zaman Konstantinus Agung kok. 那么在君士坦丁做凯撒的时候，已经除掉了这个十字架的刑罚。 Ngapain kita mau ikut-ikutan lagi? 那为什么我们还要更做的呢？ Udah ndak usah. 不需要。 Gereja bukan didasarkan pada tradisi. 那我们教会不是建立在传统 Gereja 上， harus didasarkan pada firman Tuhan. 教会必须建立在上帝的话语上。 Itulah prinsip reformasi. 这是改革的一个原则。 Yang kedua, 第二样， mengapa Yesus 那 disalibkan? 为什么耶稣被钉十字架？ Memuaskan murka Allah. 乃是要满足上帝的整怒。 Saudara, Tuhan itu sempurna. 我们的上帝是完全的， Sempurna dalam semua sifat-sifatnya. 在所有的属性上， Dia baik dan benar. 他是真理，他是美善的， Dia kasih dan adil. 他慈爱公义。 Tapi Tuhan juga memberkati dan Tuhan juga menghukum. 上帝不但赐福，他也刑罚。 Tuhan itu suci, tapi Tuhan juga murka. 他是圣洁的上帝，他也是整怒的上帝。 Saudara, ini semua sifat-sifat Tuhan yang kita harus utuh semuanya terima. 这是上帝完全的属性，我们要完全的接受。 Kita maunya berkat, 我们只要祝福， tapi kita takut kalau ada hukuman. 让我们惧怕刑罚， Kita maunya kasih, 而我们要这个上帝的爱， tapi kita tidak mau keadilan. 但我们不要公义， Tidak bisa, 不 saudara. 行。 Semua sifat-sifat Allah pada diri Allah itu sempurna. 上帝的属性是完全的， Dan itulah Tuhan yang akhirnya menggenapi semuanya. 那么上帝自己来成全他的预言。 Penyaliban adalah hukuman yang dipilih oleh Tuhan. 那么上帝选择了这个十字架的刑罚， Memuaskan keadilan dan murka Allah 来满足上帝的公义和整怒， atas dosa manusia. 因为人得罪了他。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itu Mazmur 22, saya betul-betul pada waktu membaca ini, saya terenyuh sekali hati saya. 当我去念诗篇22篇，我心软了。 Seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, dan seterusnya. 我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化。
Saudara, dalam satu jurnal ilmiah medicine dari Jerman yang namanya Berlin Medicine, 在德国有一家医学的这个刊物， itu diterbitkan tahun 1963. 1963年出版。 Tahun-tahun sebelumnya, saudara, ada peneliti yang coba mau memahami mengenai penderitaan orang disalibkan. 那么之前呢，有很多人他们研究关于在十字架上被钉死的人的苦难。 Akhirnya ada relawan yang mau dijadikan uji coba. 那么有一个人愿意成为试验品， Tapi saudara, tentunya orang yang relawan itu nanti tidak jadi mati, saudara. Nggak. 当然不是把他处死的， Tidak sungguh-sungguh juga dipaku dengan dipaku ya, dengan paku yang besar. 不是真正用很大的钉子把它钉在十字架 Cuma 上， dia itu diikat betul-betul. 但是他真的是被绑在十字架上， Tangan kakinya betul-betul diikat dengan seperti orang disalibkan. 那么他真的被绑在十字架上，就好像人家被钉在十字 Lalu 架上 sudah 一样。 dia dipasang semua peralatan-peralatan. 那么放了很多的仪器， Ya, saudara, mungkin seperti orang yang ada di ICU ya. 就好像在这个急救房一样， Dipasang semana-mana supaya mengetahui berdetak jantungnya bagaimana, apa pikirannya dan sebagainya. 要了解他的思想、他的心跳等等。 Nah, saudara, 6 menit setelah orang itu disalibkan, 那么过了6分钟以后， baru 6 menit 刚刚过了6分钟， masalah pernafasan mulai terjadi. 那么呼吸就出现困难， Denyut nadinya tiba-tiba mengencang 2 kali lipat. 那么心脏的跳动呢升了2倍， Tetapi tiba-tiba tekanan darahnya turun. 那么他的血压突然降低。